Okey, daripada program tadi, kaedah pelajaran kita ada bagi peringkat pula. Jadi dia bukanlah satu program yang kita attend dan kita akan dengar tentang nasihat-nasihat dan sebagainya. Tak wujud langsung tak wujud langsung nasihat, tetapi selepas tu dia akan berubah lah. Jadi ada program teori, amali, soal jawab, penulisan dan kajian kes, macam masuk universiti. Dan ini adalah model yang kita telah jalankan. Kita ada model sekolah, model tunas untuk sekolah rendah, sekolah Mekah, dan juga usaha untuk pekerja lah. Inilah babnya, silibusnya. Okey, ini sebahagian daripada silibusnya. Okey, jadual pembangunan EQ dan EQ ini yang kebanyakan pihak tak sedar tentang bagaimana proses pembangunan otak manusia berlaku. Dia ada 7 peringkat. Otak kita bergerak atas 7 peringkat ataupun 7 fasa. Fasa pertama, fasa 2 sampai fasa yang ke-7. Pada fasa yang pertama, kalau kita lihat di sini, dia blok yang pertama ya. Dia IQ cuma 7% saja, tetapi EQ 93%. Berarti kalau daripada usia kecil, kita jangan ajar anak-anak kita terlampau banyak tentang IQ. Berikan dia dulu EQ dulu, nasihat dan emosi dia dulu. Kemudian selepas peringkat yang kedua, dia akan meningkat kepada 21%, tetapi EQ akan semakin berkurang pada 79. Apabila naik kepada peringkat yang ke-7, kita lihat peringkat 7 IQ dah 93, EQ jadi 7%. Yang itu kita katakan balance. Okey. So kenapa peringkat yang ke-7 tidak ada EQ lagi? Sebab dia dah dewasa, dia dah tahu menentukan terbaik dan buruk. Tapi kita buat selalunya kita lupa tentang IQ, kita ada dia punya model, dan akhirnya kesannya pelajar-pelajar ataupun mereka yang bergerak itu atas penekanan IQ sahaja ataupun penekanan EQ sahaja. Kadang-kadang tu bila masalah EQ dihantar anak sekolah tahfiz lah, sekolah agama dan sebagainya, nak menampung perkara itu tadi. Tetapi model itu tidak jelas. Ini contohnya. Sebelah kiri adalah IQ, sebelah kanan adalah EQ. Sebelah kanan kiri IQ, sebelah kanan adalah EQ. Jadi pada peringkat yang pertama tadi 1, peringkat 2, kita lihat dia semakin lama semakin naik. Dan akhirnya kita tak perlu nasihat dia lagi dah. Dia dah tahu antara baik dan buruk. Dan ini perkembangan minda peringkat 1 sampai peringkat 7. Bagaimana minda manusia ini berkembang. Bila kita tahu keupayaan berkembang, kapasiti dia. So kita jangan load terlampau lebih. Sebab so, anak kalau hari-hari cakap lama dia bosan, dia lagi bermasalah. Sama juga kita di pejabat, cakap hari-hari lama bukan sama baik, staff kita dia lagi bermasalah. Sebab apa? Kita tak sedar bahawa dia dah sampai kepada limitation, limit yang dia mampu pergi. Jadi bagaimana kita nak buat? Itu yang ikut program neuroscience tadi, kita tambahkan lagi lah neuron ni supaya dia boleh terima lagi load. Sebab load dah habis dah, dah tak pakai dah. Okey. Ini fungsi pertama otak. Berat otak tak berat sangat 1,300 per 1,000 gram saja. Ianya mengandungi 100 bilion neuron. Namun untuk kawasan yang berlainan dipanggil lobes. Ini kawasan yang berlainan lah. Jadi ada 100 bilion neuron. Ini neuron dalam otak. Jadi apa yang kita buat, dengar, kita bercakap, kita terasa dan sebagainya, semua adalah daripada fungsi neuron. Kalau neuron tak fungsi, maka dia tak fungsi. Sebab itu kalau ada masalah otak, badan pun akan paralyzed. So selalunya apa juga isu pada manusia, dia akan pergi pada otak dulu. Lepas tu kalau kena stroke dan sebagainya, ada sebahagian badan dia akan paralyzed. Sebab apa? Neuron tu tak dapat berfungsi, blockage. So apa yang dia kena buat, dia kena aktifkan semula neuron tu tadi untuk dia dapat hantar signal kepada badan kita. Jadi apa juga jumlah darah nak dihantar, berapa banyak oksigen dan sebagainya adalah daripada arahan yang ada pada neuron. Dan setiap neuron itu telah pun didaftarkan, registered macam komputer dah registered. Jadi bila dah register, dia tak boleh ubah. Jadi kalau kita nak tambah lagi program lain ataupun arahan lain, kita kena tambah neuron baru. Iaitu pentingnya penambahan neuron dalam otak kita. Ini contoh yang saya kata tadi. Okey, daripada itu kita lihat setiap titik hijau yang sebelah kanan dari itu adalah persimpangan, pertemuan saraf neuron. Jadi bayangkan berapa banyak neuron yang ada. Tetapi kalau neuron yang ada ini tidak diaktifkan, yang titik merah-merah itu saja yang digunakan, 3 titik dia.
yang lain tu tak fungsi. Jadi satu kerugian lah. Kita ada otak yang banyak tapi kita hanya gunakan sebahagian. Rumusannya, pencapaian minda menolong manusia untuk didorong dan berjaya. Ini kita cerita transformasi. Tetapi transformasi melalui minda. Maksudnya kalau minda ni, otak ni kita cambahkan dia, tak payah fikir lagi tentang perkara lain, otomatik dia akan ikut. Sebab apabila otak tu dah bekerja, maka badan akan ikut. Jadi yang sini penting, kenapa minda itu perlu kita faham dari sudut fizik dia, bukan pada meta dia. Ya. Jadi kita dah faham dia punya body bagaimana berfungsi, iaitu kawalan kepada keupayaan diri adalah pada minda dia, maka pencapaian minda itu orang penting untuk transformasi. Dan fakta yang seterusnya, pencapaian minda ni boleh dilakukan. Dan itu kita dengar kadang, kita makan kismis lah, ada yang makan minyak zaitun lah, buah zaitun dan sebagainya, ada yang makan roti campur bijan lah, macam-macam saya dengar. Okay? Semata-mata kata nak tambah, jadi anak dia cerdik. Okay? Tambah DHA dan sebagainya. Dan dia boleh bercambah. Tetapi persoalannya di sini, bercambah tanpa pattern. Maksudnya dia cambah, tapi dia tak ada kawalan. Jadi dia cambah, jadi tak ada kawalan. Dalam kes ni kita membuat pencambahan dengan kawalan. Okay. Kita boleh mengalahkan pencapaian minda dengan beri makhluk balas. Jadi ini adalah antara rumusannya lah. Okey, ini fakta yang sedang ada di depan kita yang wujud pada hari ini. Ini kita ambil daripada kajian-kajian luar. Sebab kalau saya tunjuk kajian kami saja nanti tak macam bias sangat ya. Tapi kita tunjuk fakta dia, bahawa sebelum program ni neuron, setiap manusia average dia gunakan, dia ada 3 bilion sahaja neuron yang digunakan. Tetapi selepas mengikuti program yang telah kami jalankan, tingkat yang ke-7, dia boleh aktif sampai 100 bilion neuron. Okay. Dan bukti dah ada bukti dah. Okay. Jadi siapa ikut program yang pertama, dia akan bertambah daripada 3 bilion kepada 4.92 bilion, daripada 4 bilion neuron. Masuk peringkat yang kedua, dia penambahan lagi, dan seterusnya. Jadi ini neuron aktif dia. Ini lagi saya ni. Okay. Jadi maksudnya kita berasal daripada pengkajian sains yang kita lakukan, keupayaan manusia ni sebenarnya boleh tambah, tetapi mesti ada formula dia, kaedah dia. Bukan macam perkara tu berlaku secara sendiri, tidak, mesti ada kaedah dia. Jadi saya dah cerita tadi tentang kita boleh tambah dan sebagainya. Macam mana formula dia? Okay, kalau nak salin boleh salin lah kalau dia faham. Tapi tak payahlah, tak faham ni. Okay. Dia kita namakan formula bentuk, formula molekul, formula struktur, tunggal dan sebagainya. Dia mewakili simbol FB, bukan Facebook ni FB. Jadi dari KM, FM dan dengan FS. So ini bentuk yang kita akan ini bentuk apabila siapa saja mengikuti program ni, dia bentuk ni, otak tu akan jadi bentuk yang dia akan perhati daripada hari pertama sampai akhir. Kita tak ada bentuk lain dia lihat, otak je lagi. Okey. Yang saya tunjukkan tadi adalah peringkat 1, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada nama, dia ada simbol dia. Kemudian daripada formula tadi dia akan pecah kepada 2, abjad dan nombor. Ini formula dia. Okey. Kemudian daripada formula struktur pula, ini saya tak boleh ambil sikit-sikit Kemudian formula tunggal, bentuk tadi dah digabungkan. Tadi satu kan, asing-asing. Sekarang dah digabungkan. Dan ini jadi dia punya molekul formula dengan struktur formula. Ini untuk peringkat yang ketiga. Tidak, struktur formula dia berubah. Yang tadi yang ini pula, ini tadi sebelah satu dan besar satu, kecil semula. Ini formula dia, ada formula molekul dan struktur. Peringkat yang seterusnya, bentuk dia makin besar. Okay. Jadi dia hanya melihat bentuk saja dan ada proses. Itu sahaja. Senang, tak susah. Okay.
Peringkat yang seterusnya. Ya, bentuk tu cantik bentuk tu bentuk itu adalah bentuk yang seimbang. Ini adalah bentuk neuron percambahan neuron dalam otak. Jadi bukannya lukis-lukis macam tu Dia lukis ni berdasarkan formula tadi. Jadi apabila peserta mengikuti program tadi, automatically dia akan structure neuron kepada bentuk ni. That's how dia bekerja. Jadi apa fakta yang dapat kita tekan kat sini? Contohnya, kenapa penting bentuk ni tadi, pattern ni tadi adalah untuk menjelaskan bahawa manusia mengenal sesuatu tu berdasar bentuk. Kita kenal lembu sebab bentuk lembu. Kan? Kadang-kadang bunyi lembu kita tak pasti lagi betul tak lembu, mungkin ada kambing ke jadi lembu. Kan? Jadi kita pergi punya kawan kita punya lembu. Kan? Jadi kita mesti menilai pada bentuk. Sebab itu penting otak ni mengenal berdasar pada bentuk. Okay? Jadi daripada bentuk ni tadi dia akan beri kesan kepada proses yang seterusnya. Jadi saya tekankan pada bentuk ni kerana ianya adalah asas utama dia. Lihat bentuk dia berubah-ubah. Okey, dan formula dia. Datuk Jalil okey. Okey, yang ini adalah silibus dia. Cuma apa yang saya tekankan, kita ada 7 fasa ataupun 7 peringkat. Satu peringkat ada 4 fasa. Maknanya satu peringkat ada 4 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Dan dalam satu fasa ada 3 hari. Sudah tu ada 3 hari khusus. Kemudian habis break another 1 month atau 2 month bagi structure neuron tu masuk lagi. Sebab ada kes-kes yang mana mengikut program ni, ada yang muntah lah, ada yang pening lah, demam dan sebagainya. Tapi selepas tu alhamdulillah lah mereka bertambah baik. Dan sampai kepada peringkat yang ke-7. Sampai peringkat yang ke-7 100 bilion neuron. Tak kira umur ya, orang tua pun sampai juga. Selagi dia nak, dia sampai. Dan maksudnya kat sini dia macam cakap tadi, dia satu proses saja. Dia macam kita tengok macam Sudoku dan sebagainya. Dia lebih kurang macam tu, tapi bukan Sudoku. Yang ini kita lebih pada pattern, bentuk dan proses itu saja. Jadi proses tu dia buat dan dia sedar tak sedar dia dah structurekan neuron. Sebab tu membaca itu penting. Bila kita baca buku, dah baca, kita akan structurekan neuron kita tadi. Dan kita akan lebih, orang tu yang banyak membaca ni orang yang lebih ke depan lah. Tetapi sebenarnya proses membaca tu proses yang kedua. Proses yang pertama, sediakan neuron ni dulu. Neuron ni adalah bekas dia dulu, baru masuk information. Kalau information neuron tak ada, maka information tu dia akan bertindak dengan neuron yang sama. Lepas tu sudah sakit kepala. Okey. Selalunya mungkin para hadirin semua biasa menghadapi sakit kepala. Bila kita baca, selalunya yang sakit kepala ni benda baru. Benda baru kita sampai itu kita sakit kepala kerana neuron kita bercambah. Dia akan sakit. Sebab tu kalau kita bersukan, bawa dah lama tak main badminton contohnya, start main badminton, kita akan rasa sakit badan kita kerana badan bercambah. Sama juga dengan otak. So selalunya bila sakit pening kepala, berarti baiklah tu. Jadi jangan salah faham, pening tu tak baik ya. Daripada pening tu ada peningkatan. Okey. Betul tak tuan? Okey. Jadi pening tu jangan kita nafikan lah. Jadi kalau bos bagi satu yang mempeningkan bagi kita kena terima kasih dengan dia. Sebab dah bagi kita peningkatan Nah, ini fakta. Okey. Ini sebahagian daripada program yang dah kita jalankan. Sebenarnya kita ada gambar untuk bahagian-bahagian sekolah, tapi saya tak tunjuk sekolah lah. Saya tunjuk sebahagian daripada universiti. Okey. Ini program master daripada Indonesia di UTM. Okey. Ini yang saya kata ni, mereka hanya itu program kelas, mereka buat latihan, pembentangan. Ini di SUP Sabah, dengan Datuk SUP sekali hadir, kami buat program di sana. Dan ini di IDFR KP pun sekali juga ikut program tu. Dan yang saya katakan tadi, program-program ni. Dan ini di AG yang paling sukar sekali, kes yang paling berat yang kami hadapi. So alhamdulillah kami dapat diminta sambung sekali lagi Madya Jaya lah. Kerana dia bagi kita satu unit ni, jangan beritahu pada Datuk Tan Sri atau Tan Sri KP apa yang berlaku. Dia hantar kita satu kumpulan yang bermasalah
problematik, paling masalah. Kalau jadi kami ambil cabaran tu dan kami jalankan program tu, dan selepas tu dapat maklum balas. Selepas program semua berubah. Semua berubah. Jadi mereka minta program ini jalankan terus di AG. So alhamdulillah tahun ini kita akan ada di AG dan juga dengan MOF dan juga dengan beberapa pihak lain. Tapi kami ambil program, sebenarnya ambil program yang bermasalah dulu, Datuk. Jadi dapatkan yang bermasalah, hantar dulu. Jadi kita bukan nak mengembangkan dari segi keupayaan dulu, kita selesaikan problem dulu. So yang masalah transformasi ni perlu sebab nak ubah daripada negatif kepada positif. Jadi tujuan kita jalankan program ni adalah untuk perubahan tu sebenarnya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam satu organisasi ataupun sistem itu sendiri. Okay, ini daripada UTM, Profesor UTM, Profesor pun attend kelas. Ini daripada Iskandar Malaysia dan juga Profesor yang wujud. Yang dah kata berubah macam mana? Drastic change terus sampai sekarang. So contohnya sebelum tu dia degil dengan bos dia, tak cakap bos. Sekarang ni dia lah yang sampai bos tanya saya, macam mana dia boleh berubah? Yang cool lah. Dia orang tahu bos. Ada kes yang mana sebelum tu dia menghadapi masalah dari segi nak kawal staff dia lah. Jadi datang kerja lewat lah, macam-macam. Tapi lepas tu sekarang ni dia lawan tamu datang pejabat ni. Dan dalam program kita tak nasihat, okey ingat ya, kita bekerja makan gaji orang baik, tak ada. Hanya ikut kursus ni je. Tapi selepas dia ambil kursus tu jadi orang baik. Itu yang timbul persoalan tu. Apa yang kita buat adalah program sains. Maksudnya tadi kita ubah mereka berdasarkan kepada fizikal mereka, maka yang lain akan ikut. Jadi dari keadaan ini kita panggil subconscious process, yang mana dia tak sedar dia berubah, tetapi transformasi itu berlaku. Mereka yang di sekeliling terlihat dia berubah, dan dia sendiri tak sedar dia berubah. Yang itu berlaku. Jadi kita selalu ambil program-program yang macam tu lah. Ini balon balas yang kita dapat daripada mereka-mereka yang hadir lah. Memang banyak lah tentang apa yang mereka hadapi. Ini daripada Profesor Alias daripada UTM. Ini daripada Jacob. Ini daripada Pejabat Pelajaran. Selepas itu kami tu dapat kontrak, dapat 1,000 orang pelajar di Johor. Dan kami ambil pelajar-pelajar yang bermasalah. Kerana kami telah jalankan program pelajar bermasalah. Selepas jalankan program tu, semua telah dapat keputusan yang cemerlang. Daripada kelas 8 semua masuk kelas 1 sekarang. Semua pelajar daripada 150 orang. Dan ada kes yang mana boleh telefon ni kalau nak tu boleh dapatkan di testimoni. Di mana ada pelajar yang sebelum tu 45-50 matematik dia, selepas ikut program ni dia dapat 95 ke atas. Neuron dia dah berkembang. Ini daripada Jabatan Peguam Negara. Khusus ni dikatakan telah mendedahkan perasaan tentang cara sesuatu tugasan secara lebih sistematik mengikut prosedur arahan. Sedangkan kita tak beritahu, dia pun dalam kelas tu kerja arahan, dia cuma buat, tapi dia dah keluarkan poin ni semua. Dia sendiri keluarkan, dia nampak. Dia menggunakan peserta perkirakan logik, out the box. Ini daripada Peguam Negara juga. Okey, Iskandar daripada Irda. Kerana Irda baru-baru ni pun menghadapi masalah dan sebelum ni menghadapi masalah di Iskandar. Rasa Farhadi pun mendengar kes-kes yang tertentu Jadi isu-isu ni menjadi perkara yang berat lah. Jadi kita banyak menjalankan program ni di sana. Dan juga dengan Datuk Kujak Afazari, Ketua Pengarah IDFR. Dia pun selepas dapat program ni, tahun ni semua pekerja staf di IDFR akan diberikan program ni. Kerana perubahan tu berlaku secara kekal maksudnya bukannya hari ni dia datang kursus tu dan balik esok dah jadi pengayal lama, tak ada. Dia tu berubah. Kalau dia berubah terus permanently. Sebab apa? Macam mana nak ubah lagi dalam otak tu, neuron tu dah bercambah. Jadi dia tak boleh ubah lagi. Kalau luar dia boleh ubah. Reboot boleh sebenarnya hilang macam komputer. Ini tidak, dia ada di otak dia. Terima kasih.